Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Jawatan Kuasa Pengurusan Baitus Salam, seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersua kembali bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita yang dijadualkan pada setiap hari Khamis minggu yang pertama dan juga minggu yang ketiga. Jadi pada malam ini kita berada pada hari Khamis minggu yang ketiga, maka ia adalah jadual bersama dengan saya. Dan sebelum kita pergi memulakan perbahasan kuliah kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, sukalah saya minta jasa baik kepada semua yang sedang hadir menonton untuk sertakan di ruangan komen di bawah ini bagaimanakah dengan suara dan juga gambar saya. Adakah suara jelas ataupun tidak, dan bagaimanakah dengan gambar, adakah gambar kita jelas kelihatan. Dan suka juga saya minta kepada semua yang sedang hadir untuk sertakan di ruangan komen ini daripada mana anda hadir menonton, supaya kita dapat memeriahkan lagi majlis pengajian ilmu kita pada malam ini. Alhamdulillah. Dan saya juga sekiranya tidak keberatan kerana banyak permintaan daripada pihak saya, jika yang hadir ini semuanya dapat kongsikan kuliah kita pada malam ini di laman Facebook masing-masing ataupun di pelbagai grup ataupun di pelbagai medium yang lain. Semoga setiap yang kongsikan kuliah kita pada malam ini mendapat ganjaran pahala yang berterusan dengan amalan tersebut. Allahumma amin. Jadi setelah saya membaca satu persatu komen-komen yang mengatakan daripada Batu Gajah Perak jelas, ada yang komen daripada Putrajaya berhampiran sahaja dengan kediaman saya, Alhamdulillah. Ada yang juga komen daripada Bangi jelas. Jadi syukur kepada Allah, saya doakan daripada mana sahaja tuan-tuan dan puan-puan hadir menonton, supaya semua mendapat manfaat daripada majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah. Saya letakkan tajuk perkongsian kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, adalah kupasan ciri-ciri orang beriman. Kupasan ciri-ciri orang beriman. Dan sebenarnya saya nak usahakan supaya majlis ilmu kita pada malam ini menjadi satu majlis tadabbur, iaitu majlis penghayatan Al-Quranil Karim. Kerana jiwa kita ini kebiasaannya kosong, dan jiwa yang kosong tidak boleh dibiarkan terlalu lama, tetapi dia kena dimasukkan dan diisi dengan petunjuk Al-Quran. Jadi oleh kerana itu saya nak menjadikan majlis kita pada malam ni adalah majlis tadabbur, renungan dan penghayatan Al-Quranil Karim. Cuma saya sebalikkan sahaja dengan tajuk kita kupasan ciri-ciri orang beriman. Sebenarnya ia adalah tadabbur 11 ayat yang terawal daripada surah Al-Mu'minun. Sebenarnya majlis kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, adalah sesi tadabbur 11 ayat yang terawal daripada surah Al-Mu'minun. Maka sekiranya tuan-tuan dan puan-puan semua mempunyai mushaf Al-Quran, boleh bersama kita buka
dan boleh bersama kita renung, kita dengar, kita tadabbur, kita keluarkan manfaat daripada 11 ayat yang kita akan bincang pada malam ini insya-Allah. Pertama sekali, kita kena jelas terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada ayat yang pertama, iaitu apakah maksud orang-orang yang beriman, hadirin dan hadirat. Dan kita maklum orang-orang yang beriman ni dalam bahasa Arab disebut sebagai al-mu'minun. Dan kalau secara tunggal disebut sebagai al-mu'min, iaitu seorang yang beriman bagi orang lelaki, al-mu'minah seorang yang beriman bagi orang yang perempuan, dan al-mu'minun iaitu bagi jamak ataupun bagi plural. Jadi orang-orang yang beriman ni adalah fa'il, kata pelaku dan kata pembuat. Perbuatannya adalah al-iman. Jadi kita nak tahu apakah definisi iman, apakah ta'rif iman ini, supaya bila kita kata kita ni orang yang beriman, maka definisi iman tu ada di dalam peribadi dan jiwa kita ini. Iman ni sebenarnya dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, ia meliputi 3 teras yang utama, hadirin dan hadirat, iaitu al-qawlu bil lisan, ucapan dengan lidah. Iman meliputi ucapan dengan lidah, yang pertama. Yang keduanya adalah al-i'tiqadu bil qalb, beriktikad dengan jantung hati kita ini. Dan yang ketiganya adalah al-amalu bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Jadi 3 ini adalah rangkuman ciri keimanan. Al-qawlu bil lisan, ucapan dengan lidah. Al-i'tiqadu bil qalb, beriktikad dengan hati. Dan al-amalu bil jawarih, beramal dengan anggota badan kita. Dan mungkin sebahagian dari kalangan kita ini tertanya-tanya, kerana kita ni dididik, kita ni para penuntut ilmu, para ahli sunnah yang mencintai sunnah Nabi SAW, kita dididik bahawasanya agama kita ini terbahagi kepada al-masail wad-dalail. Ini kata-kata daripada seorang tokoh besar. Dia kata, i'lam rahimakallah anna ad-dina al-masail wad-dalail. Ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahawasanya agama kita ini adalah statement-statement, permasalahan-permasalahan dan dalil-dalil. Maknanya kalau kita bagi satu kenyataan, maka kita kena sertakan dengan dalil penguat bagi kenyataan tersebut. Jadi al-masail wad-dalail, agama kita ini permasalahan, dalil. Bila kita bagi satu statement, salat hukumnya wajib, maka kita sertakan dalilnya adalah firman Allah, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Itulah cara kita beragama, dan ahli ilmu hakikatnya sepatut bersifat dengan sifat tersebut. Kemudian kita katakan, hadirin dan hadirat, kalaulah saya kata tadi iman ini adalah meliputi 3 perkara tersebut, maka saya dah keluarkan satu kenyataan, satu statement. Al-qawlu bil lisan, ucapan dengan lidah. Wal-i'tiqadu bil qalb, beriktikad dengan jantung hati. Wal-amalu bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Ini statement, ini kenyataan. Persoalannya, adakah dalil ataupun tidak bagi menguatkan kenyataan tersebut? Maka kita jawab, hadirin dan hadirat, ada dalil dan sandarannya. Dalil dan sandarannya adalah sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan juga Imam Muslim, hadirin dan hadirat yang saya hormati, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah. Iman tu adalah 63 hingga 69 cabang, ataupun iman itu adalah 60 lebih cabang, atau 73 hingga 79 cabang. Atau di sini sebahagian ulama hadis kata syak minar rawi,
Maknanya ada keraguan daripada perawi yang meriwayatkan hadis ni, iaitu Nabi kata 60 ke Nabi kata 70. Baik, tetapi ala kullin 63 hingga 69, 73 hingga 79 cabang. Jadi ini adalah cabang-cabang iman. Kemudian Nabi kita menyambung, Nabi kata a'laha qaulun la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Cabang iman yang paling rendah adalah kita alihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalanan. Mengalihkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Baik duri, baik kayu, baik batu-batu yang menghalang jalanan, baik sampah sarap, baik kotoran. Bila kita nampak ia berada di jalan dan ia mengganggu jalan, maka kita alihkan. Itu adalah cabang iman yang paling rendah, kata Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman. Perasaan malu adalah satu cabang daripada iman. Jadi hadis ni sebenarnya adalah dalil kepada kenyataan yang saya sebutkan tadi, bahawasanya iman itu terbina daripada 3 teras utama: ucapan lisan, i'tiqad dengan jantung hati, dan perbuatan atau amalan anggota badan. Daripada mana dia punya dalilnya, dia punya istidlal kita nak keluarkan, iaitu apabila Nabi SAW menyebut a'laha qaulun la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan. Nampak? Ucapan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah cabang iman yang terletak di lidah. Ucapan la ilaha illallah, cabang iman yang terletak di lidah. Kemudian wa adnaha, dan cabang iman yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq, mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalanan. Dan mengalihkan sesuatu yang mengganggu di jalan ini adalah perbuatan anggota badan. Secara spesifiknya adalah tangan. Maknanya tangan ni anggota tubuh al-jawarih. Maka kita gunakan tangan kita ini mengalihkan sesuatu yang mengganggu daripada jalan. Itu adalah cabang iman. Dan al-haya'u syu'batun minal iman. Perasaan malu adalah cabang daripada keimanan. Dan malu ini tempatnya di dalam hati. Malu ni tempatnya di dalam hati. Jadi cukup ada ucapan lidah, ada perbuatan anggota badan, dan adanya amalan hati. Semua ni adalah cabang keimanan. Dan sebahagian ulama' mereka tambah lagi berkait dengan isu iman ini. Selain daripada iman itu adalah yang berkait dengan ucapan, berkait dengan amalan hati, dan berkait dengan amalan anggota badan. Para ulama' kita tambah, mereka kata dari sudut i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ni dia bertambah dan dia berkurang. Maknanya keimanan kita ni dia tidak statik. Dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Lalu para ulama' ni mereka kata yazidu bit ta'ah. Iman ni dia bertambah dengan ketaatan. Bila kita semakin banyak buat amal saleh, semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kita melakukan ketaatan, semakin tinggi keimanan. Sebab waktu itu makin kita buat amal saleh, iman makin bertambah. Kerana iman kita ini bertambah dengan ketaatan. Wayanqusu bil ma'siyah, dan iman kita ini dia berkurang dengan maksiat. Iman dia akan berkurang dengan maksiat. Maknanya semakin orang itu wal-'iyadzu billah dia buat satu demi satu maksiat, maka berkurang iman dia, wal-'iyadzu billah. Tetapi dalam keadaan dan situasi sebegini hadirin dan hadirat, maka hendaklah kita ini sentiasa untuk memperbaharui keimanan. Dalam erti kata menambahkan iman kita dengan melakukan amalan saleh. Jadi sebab itu dalam sebahagian definisi yang lain, apabila para ulama kita ini mentarifkan keimanan, maka mereka mengatakan al-imanu khamsu nunatin.
iman itu adalah 5 huruf nun. Iman itu adalah 5 huruf nun. 5 huruf nun ni adalah kalimah-kalimah yang kalau tuan-tuan teliti di hujungnya diakhiri dengan huruf nun. Nanti kita renung satu persatu. Iaitu al-qawlu bil lisan. Ucapan dengan lisan, dan al-lisan diakhiri dengan huruf nun. Wal i'tiqadu bil qalbi wal jinan. Beriktikad dengan jantung hati dan al-jinan. Al-jinan ni macam sanubari. Dan al-jinan, dalaman kita ini, sanubari kita ini, kalimah al-jinan diakhiri dengan huruf nun juga. Wal amalu bil jawarihi wal arkan. Kita beramal dengan anggota badan. Al arkan adalah teras dalaman badan kita ini, anggota tubuh. Jadi juga diakhiri dengan huruf nun. Yazidu bi ta'atir rahman. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah ar-Rahman. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Dan iman berkurang sekiranya kita mentaati syaitan. Wal a'yadzu billah. Jadi kalau kita nak menghafal tentang apakah makna iman, maka boleh hafal kenyataan ini khususnya bagi yang boleh berbahasa Arab. Al-imanu khamsu nunatin, al-qawlu bil lisan, wal-i'tiqadu bil qalbi wal jinan, wal-amalu bil jawarihi wal arkan, yazidu bi ta'atir rahman, wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman tu 5 huruf nun, iaitu 5 kalimah ataupun 5 kalimah yang mana penghujungnya diakhiri dengan huruf nun. Ucapan dengan lisan, i'tiqad dengan jantung hati dan sanubari kita, beramal dengan anggota badan, iman bertambah dengan taatnya kita kepada Tuhan, dan iman berkurang dengan taatnya kita kepada syaitan. Dalam erti kata kita melakukan maksiat kepada Allah wal-'iyadzu billah, maka sekiranya ia berlaku, ketika itu iman kita berkurang. Baik, jadi kita dah jelas berkenaan dengan definisi iman, dan kita dah jelas berkenaan dengan dalil bagi definisi tersebut. Maka orang-orang yang beriman ataupun yang saya sebut sebagai al-mu'minun pada perbahasan kita, ciri-ciri orang beriman adalah orang yang merangkumkan ketiga-tiga aspek ini tadi. Maknanya dari sudut ucapan, dari sudut i'tiqad dalam jantung hatinya, dan dari sudut perbuatan anggota badannya, maka adanya ciri-ciri atau terzahir keimanan daripada 3 anggota tersebut ataupun 3 teras tersebut. Lalu pada malam ni kita nak pergi kepada ciri-ciri yang telah diceritakan oleh Allah menerusi surah Al-Mu'minun daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang ke-11 insya-Allah. Allah menyebut qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman ini. Kalimah aflah daripada perkataan al-falah, yang mana al-falah adalah kejayaan, yang kita selalu dengar dalam seruan azan. Selepas hayya 'alas salah, maka hayya 'alal falah. Dan sebahagian ulama mengisyaratkan sebelum nak mencapai kejayaan, hendaklah didahulukan dengan salat terlebih dahulu. Jadi orang yang salat adalah orang yang berjaya. Tetapi ada satu perkara yang saya terlupa nak sebut sebelum kita masuk kepada ayat yang pertama ini. Bahawasanya apabila kita menyebut tentang iman sebentar tadi dalam definisi yang saya sebutkan, perkataan iman ni di dalam Al-Quran, hadirin dan hadirat, kebiasaannya ia akan datang secara berpasangan. Ia tidak akan datang secara tunggal biasanya, tetapi ia pasti disertakan dengan pasangan dan padanan dia. Dan pasangan iman ni di dalam Al-Quran ada 2 yang paling utama sekali. Iaitu yang pertamanya, pasangan iman di dalam Al-Quran adalah amal saleh. Kalau tuan-tuan baca je ayat yang menyebut tentang iman, mesti tuan-tuan akan nampak selepas daripada iman adanya sebutan amal saleh. Itu yang pertama.
Yang keduanya, pasangan dan padanan iman di dalam Al-Quran adalah taqwa. Dan hakikatnya hadirin dan hadirat, satu fakta yang kita tak dapat nafikan. Sebenarnya taqwa ni adalah sinonim, iaitu perkataan sama makna dengan amal saleh. Taqwa adalah sinonim dengan amal saleh. Jadi kita katakan begini, iman ni di dalam Al-Quran dia akan dipasang dan dipadankan dengan dua padanan berikut. Yang pertamanya amal saleh, yang keduanya taqwa. Tetapi amal saleh dan taqwa adalah sama maksud, adalah sinonim. Jadi kita lihat beberapa contohnya dalam surah yang kita hafal sahaja. Surah Al-Asr dan juga surah At-Tin. Dalam surah Al-Asr Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Jadi kita nampak illa alladhina amanu, padanan dia siapa? Pasangan dia siapa? Maknanya dia akan disusuli dengan pasangan dia. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang yang beriman dan beramal saleh. Dia beriman dan beramal saleh. Jadi maknanya amal saleh ni adalah orang kata natijah keimanan. Orang yang beriman dia mesti beramal. Itulah makna paling mudah sekali. Kerana iman tu tadi dia ada cabang-cabang dia. Dan cabang-cabang iman semuanya amal saleh. Maknanya ucapan lidah kita, i'tiqad amalan hati kita, seperti perasaan malu, seperti husnuzan, seperti perasaan-perasaan yang lain, kebaikan dalam jantung hati, sangka baik. Kemudian amalan anggota badan, seperti alihkan perkara yang mengganggu di jalan. Jadi kita katakan bahawasanya iman tu dia mesti disusuli dengan amal saleh. Dan begitu juga dalam surah At-Tin, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kita nampak iman amal saleh, iman amal saleh. Jadi dia mesti dipadan dan dipasangkan dengan amal saleh. Kedua-dua ini akan seiring dan selari. Siapa sahaja yang mengaku dia mukmin, dia kena beramal saleh. Tak memadai semata dakwa diri mukmin tapi kita tak pernah nampak dia beramal saleh. Jadi orang beriman adalah orang yang beramal saleh. Dan saya kata tadi pasangan iman yang kedua di dalam Al-Quran adalah taqwa. Dan taqwa ni sinonim kepada amal saleh. Taqwa sinonim kepada amal saleh. Contoh apabila Allah menceritakan berkenaan dengan ciri-ciri awliya Allah. Allah kata ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya para wali Allah ini la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut atas diri mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih atau berduka cita. Lalu Allah mensifatkan ciri wali Allah dengan katanya alladzina amanu wa kanu yattaqun, iaitu adalah mereka itu beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Iman, takwa, iman, takwa. Sama seperti sebelum ini, iman, amal saleh, iman, amal saleh. Dan selain daripada itu, Allah sebut di dalam Al-Quran juga, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nampak? Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk sesebuah kawasan itu amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, kata Allah, nescaya kami akan bukakan ke atas mereka itu pintu-pintu berkat daripada langit dan juga bumi. Nak dapat berkat dalam hidup daripada langit, daripada bumi, kena beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu cara nak dapat berkat dalam kehidupan. Iman, takwa, iman, takwa. Iman ni adalah kita membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takwa serta amal saleh ni adalah kita menzahirkan kebenaran dan keimanan kita kepada Allah.
Jadi maknanya bila kita mempercayai Allah, maka kepercayaan tu perlu kepada proof, perlu kepada pembuktian, dan buktinya adalah dengan kita mengamalkan syariat Allah. Yang mana syariat Allah ni disampaikan oleh Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, maka dalam masa yang sama apa sahaja yang Nabi sampaikan wajib kita amalkan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Itu dia punya flow dia macam tu. Maknanya bila kita ni mentauhidkan Allah, apabila kita mendakwa Tuhan kita Allah, maknanya kita beriman kepada Allah. Keimanan kepada Allah ni adalah kita, orang kata dia berhajat kepada pembuktian. Apa pembuktian yang kita ni benar-benar mempercayai Allah? Jadi pembuktian ni adalah perkara-perkara yang dapat dilihat, perkara-perkara yang dapat dinampak oleh mata kepala kita ini. Jadi saya selalu sebut contoh. Ramai orang yang kadang-kadang dia mendakwa dia cinta kepada seseorang. Dia mendakwa yang dia cinta kepada seseorang. Tetapi macam kita kata, cinta berhajat kepada pembuktian. Dia tak cukup semata dakwaan. Samalah seperti bila kita kata tak cukup iman tu semata kita dakwa. Tak cukup. Tapi ia mesti kepada pembuktian keimanan. Apa pembuktian keimanan? Amal saleh, taqwa. Amal saleh, taqwa. Jadi apabila kita dakwa kita cinta seseorang, maka kita perlu kepada pembuktian. Sebahagian ulama kata bukti seseorang tu mencintai orang lain, dia banyak sebut nama dia. Jadi kalau kita kata kita cinta Nabi, kita kena banyak sebut nama Nabi. Dalam erti kata kena banyak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta. Maknanya banyak menyebut nama seseorang yang kita kasih, yang kita cinta. Dan bukti cinta ni banyaklah. Macam sebahagian orang, dia sesama pasangan dia bagi tahu. Dia kata saya sayang sungguh kepada awak. Tapi pasangan dia kata, bertuah dia kata. Tahiyya tahidak awak benar sayang kepada saya. Dah dia punya pasangan tu tanya, "Bapa pula?" kata. "Kenapa pula?" dia kata. Lalu kita kata beginilah. Awak tadi saya tengok awak lepas sahaja makan, awak biar sahaja pinggan mangkuk atas meja makan. Awak tak bersihkan, awak tak basuh, awak tak kemas, awak tak lap, awak tak letak semula di tempat rak pinggan mangkuk. Awak kata awak sayang. Tetapi itu perbuatan tu tak menunjukkan yang awak sayang. Jadi maknanya orang kita ni dia akan nampak sayang ni dia bukan semata dakwa ucapan lidah semata. Tidak. Tapi ia berhajat kepada pembuktian. Dan pembuktian ni menerusi perbuatan kita. Perbuatan yang dapat dilihat dengan mata kepala. Tak cukup semata dalam hati dia kata ada sayang. Tapi apa buktinya? Jadi samalah maksudnya dengan keimanan ni hadirin dan hadirat. Kita mengatakan kita beriman kepada Allah. Jadi keimanan kita kepada Allah, kita membenarkan Allah ni dia berhajat kepada pembuktian. Dan pembuktian itu perlu dizahirkan menerusi ucapan lidah kita, i'tiqad hati kita dan juga perbuatan anggota badan kita ini. Jadi semua penzahiran ni, nama dia adalah sama ada amal saleh dan nama dia adalah sama ada taqwa. Kita biasa dengar bagi orang lelaki, khususnya Saban Minggu, kita dengar berkenaan dengan taqwa. Dan definisi taqwa ni adalah buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang, itu adalah juga amal saleh. Orang kita ingat amalan saleh ni hanya semata buat. Kita kata betul tapi tak tepat. Dia separuh masa. Amalan saleh dia bukan semata buat benda baik, tidak. Termasuk amalan saleh adalah meninggalkan perkara yang haram. Amalan saleh ni kita buat dan tinggal. Samalah seperti takwa, yang mana bila khatib baca khutbah, khatib kata takwa adalah buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Jadi amal saleh ni sinonim kepada takwa, maka amal saleh ni buat apa yang kita katakan kebaikan dan meninggalkan maksiat juga termasuk dalam kategori amal saleh.
Dalil yang paling jelas yang menunjukkan meninggalkan maksiat termasuk dalam amal saleh adalah hadis yang menceritakan berkenaan dengan 3 orang lelaki dari kalangan Bani Israel dahulu. 3 orang lelaki dari kalangan Bani Israel yang mana mereka terperangkap di dalam sebuah gua. Dalam hadis Nabi kata, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. 3 orang lelaki dari kalangan Bani Israel dahulu, mereka pergi keluar bermusafir. Sehinggalah sampai kepada suatu malam mereka mencari sebuah bukit dan di dalamnya ada gua untuk mereka bermalam. Sebaik sahaja mereka masuk, in hadarat sakhratun minal jabal, kata Nabi, fasaddat alaihimul ghar. Satu batu besar daripada atas bukit tersebut telah jatuh dan batu itu menutup pintu gua mereka itu. Lalu kata salah seorang lelaki daripada mereka, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu daripada batu besar ini melainkan kamu berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantaraan amal saleh kamu. Amal saleh. Ini saya kata amal saleh. Lelaki yang pertama kita tahu adalah lelaki yang taat kepada ibu bapa dia. Sangat taat. Lelaki yang ketiga pula adalah lelaki yang mana amanah dalam menjalankan tanggungjawab dia. Dia seorang yang sangat amanah. Dan kita nak fokus kepada lelaki yang kedua. Saya ceritakan hadis ni secara ringkasan kerana di tempat yang lain dah banyak saya sebut berkenaan dengan hadis ini. Iaitu lelaki yang kedua, dia kata, Allahumma kanat li ibnatu am. Ya Allah, aku mempunyai seorang sepupu perempuan. Wa kanat ahabbun nasi ilai. Dan wanita ni, sepupu dia ni adalah manusia yang paling dia suka sekali, paling dia cintai. Fa'aradtuha an nafsi. Dia kata, aku ni teringin nak memiliki dia, nak bersama dengan sepupu dia. Tetapi famtana'at minni, wanita ni dia tak nak kepadaku. Sehinggalah sampai kepada 1 tahun atau tahapan masa yang mana wanita ni dia susah sangat keadaan dia dari sudut ekonomi. Maknanya dia tak cukup duit. Maka dia datang kepadaku dan dia minta bantuan. Maka aku pun bagilah kepada dia ni 120 dinar daripada emas. Dia kata. Tetapi ada syarat. Aku bagi duit ni ala an tukhalli baini wa baina nafsik. Kita mesti berdua-duaan, dia kata. Lalu mereka pun berduaan dan wanita tu pada awal dia setuju. Tetapi akhirnya wanita tu dia tegur. Dia kata sesungguhnya tidak halal bagi seorang lelaki ni untuk memasukkan batang celak ke dalam bekasnya tanpa hak. Dia bagi bahasa kiasan. Dia kata seakan isyaratnya tak halal bagi kita ni nak berzina melainkan setelah kita bernikah. Mereka belum bernikah. Jadi pada waktu tu lelaki ni dia timbul rasa takut. Maka dia pun tinggalkan serta-merta perempuan tersebut dan dia tinggalkan duit yang dia berikan kepada wanita itu. Lalu dia kata kepada Allah dalam doanya. Dia kata, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika btigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrah. Dia kata, ya Allah, kalaulah apa yang aku lakukan itu semata kerana mengharapkan redamu, maka kau selamatkanlah kami daripada batu besar yang kami berada pada saat ini. Maka ini isyaratnya apa? Dan doa dia mustajab. Maknanya perbuatan dia tu amal saleh. Soalannya hadirin dan hadirat, yang dia buat tu adakah semayang? Yang dia buat tu adakah puasa? Yang dia buat adakah jihad? Yang dia buat adakah sekian dan sekian? Tidak. Sebenarnya amal soleh paling besar yang dia buat dalam hadis ini adalah meninggalkan zina. Di sini. Meninggalkan zina. Bukan semata sedekah tu, tak. Meninggalkan zina tu adalah, dia kata, Allahumma in kuntu fa'altu dhalik. Ya Allah, kalau aku buat benda ni, maknanya aku tinggalkan zina ni semata mengharap redamu sahaja. Kau selamatkan kami daripada batu besar ini. Maka subhanallah, inilah yang kita katakan amal soleh adalah merangkumi buat apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang. Kita tinggalkan zina, tinggalkan bercakap bohong, tinggalkan judi, tinggalkan arak, tinggalkan mengumpat, itu amal soleh. Kita salat, puasa, zakat, haji, baca Quran, umrah, zikir, doa, itu amal
amal saleh. Jadi kita dah jelas, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, bahawasanya iman tu pasangannya amal saleh dan iman tu pasangannya taqwa. Jadi kita berbalik kepada ayat yang pertama tadi, qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman. Dan apabila dikatakan berjaya ni daripada perkataan al-falah. Al-falah ni dia ada banyak lagi kata nama yang lain seperti al-fawzu ataupun an-najah. Iaitu al-fawzu juga kejayaan, an-najah juga adalah kejayaan. Dan kita katakan orang beriman ni dia mencapai atau memperoleh kejayaan dunia dan akhirat. Di dunia pun dia berjaya dengan keimanan dia, di akhirat pun dia berjaya dengan keimanan dia. Kita ambil contoh. Allah sebut di dalam suratul Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sesiapa yang beramal saleh dari kalangan orang lelaki atau perempuan wa huwa mu'min, dan dia beriman, maka kami akan hidupkan dirinya dengan kehidupan yang baik. Hidup yang baik itu adalah di dunia. Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya termasuk kehidupan yang baik, rezeki dia murah, kesihatan dia baik, anak-anak dia baik, dia cukup segala-galanya dalam kehidupan dia. Maka itulah kita kata dengan amal saleh dia. Dan kita kata amal saleh adalah cabang iman, maka dia mencapai kejayaan di dunia lagi. Dan kejayaan bagi orang beriman ni di akhirat adalah dia mendapatkan syurga Allah. Yang ni yang Quran sebut, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, sesungguhnya dia telah berjaya. Dia telah mencapai kemenangan. Jadi ini yang kita katakan Quran mensifatkan qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya dan telah menang orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman yang mencapai kemenangan ni adalah menerusi amalan saleh. Bila dia beramal saleh, dia mendapat kejayaan di dunia. Dan bila dia beramal saleh, dia mendapat kejayaan di akhirat, dalam erti kata dia dijauhkan daripada neraka dan dia dimasukkan ke dalam syurga, dan mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan mereka. Allahumma amin. Kemudian Allah menyambung lagi menceritakan ciri-ciri orang beriman. Ini yang saya katakan pasangan-pasangan tadi. Selepas Allah kata qad aflahal mu'minun, sebahagian tempat Allah kata iman dan amal saleh. Sebahagian tempat Allah spesifikkan terus apakah dianya amal saleh. Lalu Allah kata allazina hum fi salatihim khashi'un. Jadi Allah dah khususkan dan spesifikkan amal saleh di dalam ayat ni adalah salat. Maknanya orang yang beriman adalah orang yang khusyuk di dalam salat. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk ni dari kalimah khasya'a, sama makna dengan khada'a, iaitu al-khudu', iaitu ketika dia salat dia tunduk dan patuh, dalam erti kata bukan semata jasad dia sahaja yang tunduk, dalam erti kata dia fokus, tapi yang paling penting dan utama jantung hati dia khusyuk dan tunduk kepada Allah ketika dia mendirikan salat. Jadi dia khusyuk dalam erti kata dia fokus, dia tunduk. Tunduk ni anggota badan luaran, dan yang paling utama tunduk hati ni. Yang khusyuk adalah jantung hati kita yang terdapat di dalam dada ini. Jadi oleh kerana itu, maka orang yang beriman adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Saya nak sebut satu perkara, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Salat ni adalah ibadah badan paling afdal, paling mulia, paling tinggi, pensyariatannya di atas langit yang ketujuh. Selesai. Dan salat ni dia ada kemanisan, dia ada halawah, ada keindahan dan kemanisan salat. Dan kemanisan salat hanya dapat dicapai dengan khusyuk. Dan khusyuk hanya dapat diperoleh apabila jantung hati kita ini bersih.
apabila jantung hati kita ni bersih. Kalaulah seseorang itu sedang sakit, dia demam, dan orang yang merasai hal ini dia akan tahu. Sekiranya seseorang itu dia demam, datanglah, bawalah kepada dia makanan yang paling sedap sekali. Kita bawa steak wagyu, contoh wagyu, daging wagyu yang mahal itu, kita bawa kepada dia. Dia ni demam, wagyu ni mahal. Jadi maknanya kalau kita bawa makanan yang mahal dan paling sedap sekalipun, tapi kalau kita ni sakit, kita tetap tak dapat merasai kenikmatan dia. Samalah dengan salat. Salat ni mahal. Salat ni paling tinggi dan paling afdal. Tapi kalau hati kita ni tak sihat, hati kita ni tak fokus, hati kita ni sakit, maka kita takkan dapat merasai kemanisan salat. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah baginda disibukkan dengan urusan-urusan dunia, kemudian tiba-tiba masuklah waktu salat, maka Nabi kita pun terus bagi isyarat kepada Bilal bin Rabah. Nabi kata, arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengan salat wahai Bilal. Nabi menjadikan salat ni sebagai tempat ketenangan Nabi. Kerana di luar salat Nabi sibuk. Tapi kita pula seakan dalam bahasa Arab seolah kita kata arihna minha, rehatkan kami daripada salat. Maknanya tak payah semayang. Itu adalah zahir hal kita, walaupun kita tak sebut di lidah. Kerana apa? Kerana di luar salat kita dah rehat, di luar salat kita dah banyak tidur. Tapi bila kita dah banyak rehat, banyak tidur, tiba-tiba kena salat, maka kita salat dalam keadaan hati kita ni tak fokus. Jadi sebab itu nak mencapai khusyuk, perkara paling utama adalah bersihkan hati kita dahulu. Banyakkan istighfar kepada Allah sebelum kita dirikan salat, maka insya-Allah kita akan mudah mencapai khusyuk. Dan khusyuk dalam salat ni adalah pelbagai caranya. Antara cara yang disebutkan oleh para ulama nak mencapai khusyuk dalam salat adalah dengan kita menundukkan pandangan kita ni mengarah ke tempat sujud. Jangan pandang atas, jangan pandang kanan, dan jangan pandang ke arah kiri. Nabi tegur, Nabi kata, ma balu aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi shalah. Apa kenalah dengan kaum yang mana mereka mengangkat pandangan mereka ke langit semasa mereka salat. Jadi Nabi isyaratkan kalau salat, mata kita pandang ke tempat sujud. Bila mata pandang ke tempat sujud, maka kita akan fokus lebih, dan itu lebih nampak isyarat kita ni menunduk dan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudiannya, cara kita nak capai khusyuk dalam salat ni adalah dengan mendirikan salat pada awal waktu. Mendirikan salat pada awal waktu. Ini sebenarnya adalah satu perkara yang penting. Bila orang buat salat di awal waktu, dia tak rushing. Dia akan buat dengan penuh ketenangan. Sebab dia tak ada benda yang dia nak kalut, tak ada benda yang dia nak kejar. Tapi cuba kita buat dan tengok kepada orang yang salat di hujung waktu. Dia salat ketika waktu hampir lagi 5 minit lagi nak tamat, maka dia akan salat kelam kabut. Salat dia akan kelam kabut. Nak cepat sangat. Dia kata tak apalah, selesaikan yang mana wajib sahaja. Tapi ini tak baik. Dan ini tidak bagus, hadirin dan hadirat. Sehingga Nabi SAW pernah tegur dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kita perasan ada seorang lelaki ni dia salat ketika penghujung waktu asar. Lalu Nabi kata, tilka salatul munafiqin, Nabi kata, ataupun tilka salatul munafiq, itu adalah salat orang munafik. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak akan dapat mengingati Allah padanya melainkan sedikit sangat. Maknanya dia tak khusyuk. Dia tak khusyuk. Jadi nak mencapai khusyuk adalah dirikan salat pada awal waktu. Yang ketiga, nak capai khusyuk adalah dengan kita memahami makna bacaan yang kita baca dalam salat. Percayalah, orang yang memahami makna bacaan yang dia baca semasa salat, dia akan lebih mencapai khusyuk. Jadi nak tak nak, kalau kita dah kata bacaan salat kita ni adalah bahasa Arab, nak tak nak kita kena kuasai bahasa Arab. Berdasarkan kata-kata daripada Umar bin Al-Khattab, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab kerana ia sebahagian daripada agama kamu. Jadi nak capai khusyuk dalam salat,
kita kena faham makna bacaan yang kita baca di dalam salat. Jadi itu ciri yang pertama bagi orang beriman. Orang beriman adalah orang yang khusyuk di dalam salatnya. Orang beriman adalah orang yang khusyuk di dalam salat. Dan orang yang semayang tak khusyuk ni munafik. Dan memang Quran sebut ciri munafik dalam Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka mendirikan salat dalam keadaan malas-malas. Malas ni maknanya dia tak fokus, dia tak khusyuk, dia tak tunduk, dia tak patuh. Dan wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Maknanya tak khusyuk. Jadi ciri-ciri mukmin adalah orang yang khusyuk di dalam salat. Yang pertama sekali. Yang keduanya kata Allah dalam ayat yang ketiga daripada surah Al-Mu'minun ini, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang beriman adalah orang yang berpaling daripada perkara yang lara. Yang ni yang saya katakan tadi, bahawasanya amal saleh tu meliputi buat dan tinggal. Amal saleh meliputi buat dan tinggal. Dan apabila Allah kata walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang beriman adalah orang yang berpaling daripada perkara lara, maknanya dia meninggalkan perkara lara. Apa itu perkara lara, hadirin dan hadirat? Lara ni adalah perkara yang sia-sia. Baik ucapan yang sia-sia atau perbuatan yang sia-sia. Dalam hadis memang Nabi sebut min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara ciri eloknya Islam seseorang tu adalah dia meninggalkan perkara yang tak penting pun buat diri dia. Kalau dia rasa sesuatu ucapan tu tak menambahkan iman dia dan tak menambahkan amal saleh dia dan tak menambahkan pahala dia, dia tinggalkan. Kalau dia rasa sesuatu perbuatan tu tak menambahkan iman dia, tak menambahkan amal saleh dia, tak menambahkan pahalanya, maka dia tinggalkan perbuatan tersebut. Lebih-lebih lagi, sekiranya perbuatan tersebut dan ucapan tersebut mengurangkan iman dia, mengurangkan pahala dia, maka pastilah dia akan tinggalkan. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka berpaling daripada tempat-tempat yang lara. Sebab itu di dalam surah Al-Furqan ketika Allah mengatakan berkenaan ciri-ciri ibadur rahman tu, Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور wa idza marru bil lagwi marru kirama. Di sini point dia. Walladzina la yashhaduna az-zur, iaitu ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri mukmin hamba Allah ni, mereka tidak menyaksikan perkara-perkara dusta. Syahadatuz zur ni boleh jadi ucapan bohong ataupun persaksian dusta. Dia boleh jadi apa sahaja yang begitu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melalui tempat-tempat yang lara, mereka akan melalui dengan penuh kemuliaan. Maknanya mereka tak menghinakan diri mereka dengan masuk ke tempat tersebut untuk melakukan maksiat, tidak. Marru kirama ni sama ada mereka meninggalkan tempat-tempat lara ataupun apabila mereka masuk boleh jadi mereka nak islah, mereka nak melakukan kebaikan dakwah dan seumpamanya. Jadi ini kita katakan ciri-ciri mukmin. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman adalah orang yang meninggalkan perkara-perkara lara, ucapan yang lara, perbuatan yang lara, mereka berpaling daripadanya. Dan yang ketiganya ciri-ciri mukmin adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Mereka adalah golongan yang menunaikan zakat dengan pelbagai kategori zakat.
dengan pelbagai jenis-jenis zakat. Dan kita tahu bahawasanya kalau salat merupakan ibadat anggota badan, kalau puasa merupakan ibadat anggota badan, maka zakat adalah ibadat harta kita ini. Dan orang beriman, mereka bukan semata membersihkan diri mereka, tetapi orang beriman, mereka membersihkan juga harta benda mereka. Dan kita punya diri ini perlu dibersihkan dengan dosa adalah dengan cara kita melakukan amal soleh seperti salat, seperti puasa. Tetapi harta kita, macam mana nak bersihkan harta? Kalaulah kereta kita boleh dibasuh, tetapi macam mana harta kita nak dibersihkan? Kerana orang tak basuh duit. Orang tak basuh duit shilling, orang tak basuh duit kertas, melainkan kalau kita tersilap, kita tertinggal duit kita atau wallet kita dalam seluar, dan seluar tu kita masuk dalam mesin basuh. Yang tu dibasuh duit. Tapi itu bukan atas kehendak kita. Yang tu kerana kita Allah terlupa dompet kita ada dalam mesin basuh. Macam ada pengalaman je kan. Okey. Jadi kita kata duit kita ni asasnya kita tak basuh. Tapi macam mana kita nak bersihkan duit kita? Maka cara kita nak bersihkan duit kita, agama kita, Allah telah mensyariatkan zakat. Allah syariatkan zakat. Jadi oleh kerana itu Allah sebut di dalam ayat yang lain, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tudzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad sebahagian daripada harta mereka. Juzuk sahaja, bukan keseluruhan harta kita ni nak dikeluarkan untuk zakat, tidak. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum, nescayalah zakat tersebut akan dapat membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha. Maknanya dengan zakat kita bukan semata harta kita bersih, tapi jantung hati kita juga dapat dibersihkan. Hati kita dibersihkan daripada sifat apa? Daripada sifat kikir dan bakhil dan kedekut terhadap menyumbangkan harta kita. Jadi ini sebenarnya adalah kepentingan zakat. Bahawasanya dengan zakat, baik zakat wajib iaitu zakat-zakat yang kita maklum apabila cukup dia punya haul dan syarat, dan ada juga zakat yang disifatkan sebagai zakat yang sunat iaitu sedekah di masjid atau kepada NGO seperti Baitus Salam kita ini, ataupun kepada mana-mana pusat-pusat pengajian. Yang ni hukumnya adalah sunat. Jadi kita katakan zakat atau sedekah yang kita laksanakan bukan semata membersihkan harta kita daripada kotoran, ia juga membersihkan jiwa kita daripada sifat bakhil dan kedekut. Itu ciri-ciri mukmin. Dia bukan semata beribadah semata, tetapi dia juga melibatkan harta bendanya. Kemudian ciri mukmin yang berikutnya, hadirin dan hadirat, adalah wallazina hum li furujihim hafizun. Orang beriman adalah orang yang menjaga kemaluannya, orang yang memelihara kemaluannya. Iaitu mereka memelihara kemaluan, sebahagian ulama tafsir sebut dua. Iaitu mereka memelihara kemaluan daripada zina pertama sekali. Yang keduanya, orang beriman memelihara kemaluan daripada liwat, daripada liwat. Maknanya orang beriman dia menjaga kemaluan mereka daripada zina dan daripada liwat. Zina ni adalah persetubuhan yang haram. Begitulah juga dengan liwat. Satu-satunya persetubuhan yang halal adalah persetubuhan yang terhasil atau yang berlaku menerusi perkahwinan yang sah. Itu adalah persetubuhan yang halal, yang agama kita berikan, yang syarak berikan kebenaran. Tapi ciri-ciri mukmin, dia menjaga kemaluannya daripada dua perkara ini, iaitu daripada zina dan daripada liwat. Cuma Al-Imam Syafi'i rahimahullah, daripada ayat ini Imam Asy-Syafi'i keluarkan hukum. Ayat ini iaitu ayat yang kelima daripada surah Al-Mu'minun adalah dalil pengharaman perbuatan onani. Dalil haramnya perbuatan onani ataupun masturbasi itu, ataupun masturbation. Jadi itu hukumnya haram, kata Al-Imam Syafi'i, berdalilkan ayat ni. Berdalilkan ayat ni. Maknanya bukan semata zina yang haram,
bukan semata liwat yang haram, tetapi ada satu lagi keharaman, iaitu perbuatan onani. Jadi kita katakan ciri-ciri mukmin, dia tak melakukan onani, dia tak berzina, dia tak meliwat ataupun diliwat dan seumpamanya, wal'iyadzubillah. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Mereka menjaga dan memelihara kemaluannya daripada perkara-perkara yang haram. Tetapi adanya pengecualian, kerana agama kita ini adalah agama yang meraihkan fitrah dan meraihkan nafsu manusia. Maknanya pengharaman betul berlaku, tetapi agama kita ada sediakan alternatif. Apa sahaja benda haram yang ada di atas muka bumi ni, hadirin dan hadirat, sentiasalah agama kita telah berikan alternatif lain yang halal. Orang kata zina haram, tapi berkahwin halal. Orang kata arak haram, tapi banyak minuman lain yang halal. Orang kata judi haram, tapi banyak perkara lain yang boleh mengkayakan kita yang halal. Orang kata riba haram, tetapi kita kata jual beli halal. Orang kata daging babi haram, tapi kita kata daging lembu halal. Dan banyak yang lebih sedap. Jadi kita nampak di sini, hadirin dan hadirat, semua perkara haram pasti ada alternatif lain yang agama kita berikan, yang mana ia adalah halal. Ia adalah halal. Lalu Allah sebut di dalam Quran, ciri-ciri mukmin adalah orang yang menjaga kemaluannya daripada perkara haram seperti onani, seperti zina dan seperti liwat. Namun dalam masa yang sama Allah memberikan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, melainkan kepada pasangan-pasangan mereka. Illa ala azwajihim. Azwajihim ni adalah melainkan kepada isteri-isteri mereka. Maknanya kalaulah kepada isteri, maka boleh bagi dia meletakkan kemaluannya di dalam kemaluan isteri. Bahkan dia mendapat pahala pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak tengok kepada hadis Nabi SAW, maknanya Nabi ada sebut berkenaan dengan hal ini. Nabi kata, wa fi bud'i ahadikum sadaqah, pada kemaluan salah seorang kamu juga terdapatnya sedekah. Lalu para sahabat pun terkejut. Ayati syahwatuna, ataupun ayati ahaduna syahwatahu, adakah sekiranya salah seorang kami mendatangi syahwat dia, adakah dia tetap dapat pahala, wahai Rasulullah? Lalu Nabi kita tengok jawapan Nabi. Jawapan Nabi ni adalah jawapan menerusi persoalan. Kadang-kadang jawapan Nabi ni bukan jawapan yang bersifat jawapan. Macam, apa hukum meninggalkan salat? Haram. Yang tu soalan, jawapan. Tapi kadang-kadang bila orang tanya Nabi, Nabi jawab soalan dengan soalan. Orang tanya, adakah kalau seseorang kami mendatangi syahwat dia, maka dia dapat pahala? Dia tanya Nabi. Lepas tu Nabi jawab dengan soalan. Nabi kata, apakah pandangan kamu kalaulah dia meletakkan kemaluannya di tempat yang haram? Adakah dia dapat dosa? Jadi terjawablah permasalahan tu. Apakah pandangan kamu sekiranya kemaluan diletakkan di tempat yang haram, dapat dosa tak? Kalaulah kemaluan diletakkan di tempat yang haram dapat dosa, maka kalau kemaluan diletakkan di tempat yang halal seperti isteri dan pasangan kita, maka dapat pahala. Itu yang Nabi SAW ajarkan, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Maka Allah kata, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanukum ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Melainkan kepada isteri mereka ataupun kepada hamba-hamba mereka, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela. Maknanya kalau dia nak mendatangi isteri, menerusi pernikahan dan perkahwinan, maka hubungan-hubungan itu adalah hubungan yang tidak tercela. Yang tercela adalah mereka yang tidak menjaga kemaluan daripada perkara-perkara yang haram. Kemudian Allah kata dalam ayat yang ke-7, famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Sesiapa yang mencari selain daripada itu, maknanya kalau dah ada isteri tapi dia nak pergi berzina dengan perempuan lain, wal'iyadzubillah, maka mereka adalah golongan yang disifatkan sebagai al-adun, golongan yang melampaui batas, golongan yang telah melepasi atau melebihi atau telah melampaui yang halal kepada yang haram. Maknanya dah ada perkahwinan,
dah ada isteri yang sah, isteri yang halal, dia pergi berzina dengan mana-mana perempuan yang lain, maka itu adalah golongan yang melampaui batas dan mereka bukan ciri-ciri mukmin pada waktu itu. Kemudian Allah sifatkan orang-orang beriman ni adalah mereka yang walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman adalah orang yang mana mereka menunaikan amanah mereka. Apabila diberi amanah, mereka bertanggungjawab. Wa ahdihim ra'un, dan mereka memelihara janji mereka. Jadi ini adalah ciri-ciri mukmin. Dan kita maklum, lawan kepada mukmin adalah munafik. Dan munafik ni kata Nabi, ayatul munafiqi thalas. Ciri-ciri orang munafik ni dia ada 3. Idza haddatha kadzab, apabila dia bercakap dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mungkir. Wa idza tumina khan, apabila dia diberi amanah dia khianat. Dan 2 ciri yang hujung ni tidak ada pada peribadi mukmin. Mukmin ni dia amanah dengan kerjayanya, amanah dengan tanggungjawab dia, dan dia mengerjakan ataupun dia adalah orang yang memelihara janji. Bila dia berjanji, dia tepati. Kemudian Allah mensifatkan ciri-ciri orang yang beriman ni dengan katanya walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang beriman adalah orang yang memelihara salat. Memelihara salat ni adalah ada 2 makna dalam arti kata, iaitu memelihara salat pada waktunya, tidak melewat-lewatkan salat tanpa sebab. Dan yang kedua, memelihara salat ni adalah memelihara hukum hakam di dalam salat, dalam arti kata dia mengerjakan salat dengan menepati rukun, menepati syarat dan meraihkan adab-adab di dalam salat. Jadi mereka yuhafizun, mereka sentiasa menjaga dan memelihara salat. Seperti Allah sebut, hafizu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah salat-salat dan peliharalah salat al-wusta. Dan salat al-wusta merujuk kepada salat asar. Jadi salat-salat ni, salat fardu, subuh, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isyak, jadi semuanya wajib dijaga dan dipelihara. Itulah ciri-ciri mukmin. Maknanya orang yang beriman ni dia sentiasa jaga salat, sentiasa jaga salat. Kita nampak mungkinlah dia dari sudut dia puasa dia macam kurang sikit ke apa ke, tapi salat dia jaga sungguh. Sebab salat ni paling wajib. Lepas salat, lepaslah yang lain insya-Allah. Kerana awwalu ma yuhasabu bihi awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuh, kata Nabi. Perkara pertama yang akan dihisap pada hari kiamat kelak daripada amalan seseorang hamba tu adalah salat dia. Salat dia. Maknanya bila salat dia lepas, yang lain akan lepas. Tapi kalau salat dia pun dah gagal, yang lain akan automatically gagal. Walaupun dia banyak puasa, walaupun dia banyak sedekah, walaupun dia banyak amal lain, tapi salat yang paling penting. Kerana salat ni adalah perkara pertama yang Allah akan hisap di akhirat kelak. Jadi kita kena apa pun pastikan salat kita ni terpelihara dengan baik. Salat pada awal waktu, jangan melengah dan menangguhkan salat. Lakukan salat dengan khusyuk, raikan salat ni dengan adab-adab dan akhlak-akhlak salat. Jaga salat secara berjamaah. Itu pun termasuk dalam memelihara salat, iaitu menjaga salat berjamaah. Jadi itu adalah ciri-ciri mukmin. Dan kemudian Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka adalah golongan yang mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Allahu akbar. Mereka orang beriman ini adalah golongan yang akan mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal duduk berada di dalamnya selama-lamanya, kata Allah. Jadi inilah kejayaan yang kita maksudkan daripada ayat pertama tadi, qad aflahal mu'minun, iaitu kejayaan yang paling hakiki dalam hidup kita ini apabila semua kita masuk ke dalam syurga Firdaus. Kita masuk dalam syurga Firdaus, yang mana Allah sebut dalam ayat yang ke-11 ini, alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka golongan beriman adalah golongan yang mewarisi syurga Firdaus dan mereka kekal selamanya di dalam syurga tersebut. Dan kita selalu sebut, tidak ada orang yang masuk syurga dengan semata amalannya, tetapi kita ni semua masuk syurga dengan rahmat Allah.
Cuma kita kena jelas macam mana kita nak mendapat rahmat Allah. Kerana Allah ni dia ada rahmat dan dia ada murka. Allah ni dia ada rahmat, dia ada murka. Jadi macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Jadi nak tarik rahmat mestilah dengan amal soleh. Kalau ada orang dia kata saya tak nak beramal lah sebab kita masuk syurga ni bukan dengan amalan pun. Kita masuk syurga dengan rahmat Tuhan. Kita kata betul. Tapi kalau awak tak beramal, awak tak menarik rahmat. Kalau awak tak beramal, awak menarik azab. Dan azab membawa ke neraka. Jadi sebab itu kita kata kalau kita nak tarik rahmat Allah, nak bagi Allah sayang kita, kita kena beramal saleh. Sebab tu dalam Quran kata apa? Wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi nak dapat rahmat kena takwa, dan takwa sinonim kepada apa saya kata tadi? Takwa adalah sinonim kepada amal saleh. Jadi nak tarik rahmat Allah ni, yang mana Nabi kata kamu ni takkan masuk syurga dengan amal saleh, tapi kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Nak tarik rahmat kita kena beramal saleh. Jadi nak masuk syurga dia memang kena beramal saleh. Jadi orang yang beramal saleh dengan amalan-amalan, dari sudut salat dia khusyuk, dari sudut dia meninggalkan perkara lara, dari sudut dia menunaikan zakat, dari sudut dia menjaga kemaluan, dari sudut dia menunaikan amanah, dari sudut dia menunaikan janji, dari sudut dia memelihara salat-salat dia, maka layaklah dia mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kekal selamanya di dalam syurga. Dan mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah golongkan kita dalam kalangan orang yang beriman, dan semoga Allah masukkan semua kita yang hadir pada malam ini ke dalam syurganya Subhanahu wa taala dan kekal selamanya di dalam syurga. Allahumma amin. Dan saya telah selesai sesi perkongsian ringkas kita berkenaan dengan 11 ayat yang terawal daripada surah Al-Mu'minun. Jadi mudah-mudahan bermanfaat majlis kita pada malam ni. Saya pohon ampun kepada Allah jika ada salah silap dan terkasar bahasa. Terima kasih kepada semua yang hadir, yang komen, yang share, yang kongsi dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.